Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan juga selamat pagi kepada semua penonton, semua follower Future Integrative Homeopathy Center yang sedang melihat kami bersiaran langsung dari Facebook Future Integrative Homeopathy Center, dan juga daripada Instagram. Ya, kita sekarang bersiaran langsung ya. Sekarang pukul 11.31, 6 hari bulan 10. Okey. So, kami hari ini kita dalam sesi yang sama lah, iaitu kita buat sesi nama dia Daily Homeopathy Talk. Tapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Hazim. Saya Nik Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda, sama ada kanak-kanak, bayi, remaja, orang muda, orang tua yang sering mempunyai masalah kesihatan seperti demam batuk sesama yang biasa, ataupun sakit sendi, sakit tulang, susah nak bangun, ataupun segala yang masalah kesihatan yang anda ada. Kita akan selesaikan masalah tersebut secara alami, secara semula. Jadi menggunakan perubatan homeopati. Okey, so kita hari ini kita punya daily homeopathy talk kita punya nama rancangan lah, rancangan program. Okey, program lah. So sebab kita nak misi kita adalah untuk menyebarkan kebaikan homeopati kepada semua orang, dan juga kita nak bagi tahu yang kita ada dekat kawasan mana ni? Kita di Sungai Udang, Kelang, Selangor. Kelang, Selangor ya. Okey. So sekiranya anda berminat untuk mendapatkan rawatan daripada kami, boleh hubungi nombor telefon 014-261-9264. Okey, ni. So hari ni kita nak bercerita macam tajuk kita lah. Tajuk kita apa? Ada demam? Ada demam. Mesin. Okey. So kita nak cerita tentang demam lah. Okey. So sebelum kita, biasanya kalau kita nak berkenalan dengan penyakit ni, kita tahu apa maksud sebenarnya. Adakah demam ni sebenarnya panas je ataupun macam mana sebenarnya? Okey, demam ni basically ialah dia suhu badan suhu badan yang melebihi daripada normal punya. Kita punya normal is 36.7 sampai ke 37, tapi dia kalau lebih daripada tu dikira demam. Dan juga demam ni bukan sahaja kita dapat detect melalui temperature. Dia juga menunjukkan simptom-simptom dia, ataupun kita panggil kalau tengok itulah demam. Contoh yang pertama sekali ialah temperature lah, badan panas, which is melebihi yang tadi saya beritahu tadi tu, lebih daripada 36.5 ke atas. Dan juga dia juga ada simptom, contohnya selalunya ada sakit kepala, ada rasa penat, ataupun kita dalam English kita panggil malaise, MALAISE, ataupun lethargy ataupun weakness. Dan juga dia ada body ache, sakit badan, sakit sendi, sakit kepala, sakit belakang. Jadi semua itu ialah perkara-perkara yang common dalam demam. Dan juga demam ni ada dia punya peringkat-peringkat dia, ataupun kita nampak benda tiga ni pada utama sekali. Yang pertama ialah chills, shivering, ataupun chills dalam bahasa menggigit, kesejukan dia menggetar-getar kan. Betul. Lepas tu yang kedua heat, panas. Dia keluarkan haba lah. Dia keluarkan haba sampai dia macam badan tu panas sampai kita di tepi dia pun rasa punya haba tu, itu heat. Yang ketiga ialah sweat, berpeluh. Dan kebiasaan kita akan nampak tiga-tiga ni dalam orang yang demam. Ya, itu yang apa yang senang kita nak kenal lah, apa yang demam. Which is ini selalunya berlaku kepada semua golongan. Sama ada bayi, sama ada kanak-kanak, sama ada anak kecil, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Semua golongan ni boleh dapat. Dan punca-punca dia ada banyak. Tapi selalunya kenapa demam ni dia berlaku disebabkan oleh satu saja. Bila kita adanya something dalam badan kita, ataupun infection, ataupun foreign body dalam badan, jadi itu demam tu badan kita menunjukkan cara defense system, tidak badan, immune system, immune kita. Dia melawan penyakit tu melalui demam, which is high temperature of body. Jadi dia faham mudah je dalam kita, macam contohlah dalam kita nak kenapa kita masak air dulu, sebab sebelum kita kenapa kita tak macam randomly ambil air teh tu minum terus. Tapi kita masak dulu sebab apa? Dia orang
Jerang. Kena jerang tu, maksudnya kita kena panaskan lah. Panaskan, masak air, macam tu lah. Supaya itulah dia punya dalam tu bakteria tu apa panggil matilah. Kita nak minum air yang betul. Orang ada kalau macam orang biasa dengar orang apa panggil air mati. Dia faham mudah kita sebab kita bukan nak bunuh bakteria kuman-kuman dalam air tu lah. Itu juga sama juga macam badan. Jadi badan dia tunjuk macam mana, which is sebenarnya demam. Badan suhu badan meningkat, dia akan tunjuk peluh, dia akan tunjuk shivering, chills dan everything semua tu lah. Itulah berkaitan dengan demam. Okay, so contoh yang mudah lah, paling dekat dengan kita sekarang lah. Siapa yang dah pernah ambil vaksin kan, tu adalah salah satu kesan vaksin lah. Betul. Demam. Sebab apa? Foreign body ni adalah yang berada yang kita tak kenal, badan kita tak kenal. So bila kita kena cocok, so nanti immune system kita jumpa yang vaksin ni. So dia macam pelik, siapa dia ni? So bila dia macam tak kenal, dia akan lawan. So disebabkan dia bergaduh tu, dia punya panas tu sampai jadi demam. So bila dia demam tu adalah satu tanda dia sedang immune system kita tengah nak berkenalan dengan vaksin tu. So nanti supaya pertahanan badan kita semakin meningkat, immunity system kita meningkat, dan juga sekiranya kita dapat contohlah kita terkena ataupun terjangkit ataupun close contact, casual contact, benda tu mempertahankan diri kita. Sebab tu ada yang sampai 2 dos. So satu dos ni adalah untuk perkenalkan, second dose tu adalah booster. Untuk dia meningkatkan lagi immunity badan kita. So benda tu adalah macam reaksi yang biasa, tetapi ada orang juga yang tak dapat demam tu. Sebab apa? Lain dia punya reaction badan dia. Ada yang dah macam badan dia dah dia punya panggil immunity system badan dia dah tinggi. Sebab tu ada yang tak demam, ada yang dapat side effect yang lain, pening kepala. Tu benda tu adalah benda yang biasalah. And then apa nak cakap? Macam tu jugalah macam homeopati. Homeopati kita adalah dia lain dia punya simptom dia, lain dia punya personality dia, lain dia kita punya approach untuk merawat orang tu tersebut. So benda ni adalah kita yang nak kaitkan dengan homeopati lah. So, itulah konsep dia kan. Itulah konsep homeopati dalam merawat orang. Kita merawat orang tu memang lain orang, lain penyakit dia. Betul. Dia mana kata macam mana yang Hazim cakap tadi. Contoh kita nampak sekali kesan vaksin lah. Kesan vaksin Hazim boleh cerita tak macam kesan vaksin Hazim dulu macam mana? First dose alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Cumanya rasa kebas rasa sakit dekat tempat cucuk tu. Kali kedua, second dose tu ada rasa loya lah. Rasa loya. So rasa lapar. Tapi loya tapi tak boleh nak makan. So contoh macam saya pula, macam saya masa ambil first dose dulu, nothing at all, biasa je. Yang second pun sama juga, tak ada apa-apa pun. Siap lepas habis vaksin tu, saya buat kerja lagi semua. So itu menunjukkan individuality, itu menunjukkan keunikan seseorang tu. Itu saya bagi contoh macam saya dengan Hazim. Kenapa ada orang yang dapat vaksin, dia tunjuk kesan efek yang lain-lain. Ada yang tunjuk, ada yang tak tunjuk. Itu menunjukkan individu seseorang itu. Sama juga macam demam, itulah cara kita homeopati merawat orang. Tapi itulah berdasarkan simptom dan juga orang tu sendiri, remedi atau penawar homeopati itu adalah berbeza bagi setiap orang. Bagi setiap orang berbeza. Yes, betul. Itulah berkaitan dengan demam. Yang dalam homeopati, apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak tangani, dan juga apa kita punya cara untuk pengurusan orang itu. So daripada kita demam kan, kita sekarang boleh katakan dah normal lah tengok mesin kat depan mana-mana kedai ke ataupun premis perniagaan ke kan. Memang kena check sebelum masuk. Tapi itu adalah kita nak cakap itu adalah salah satu cara untuk tahu suhu kita, iaitu termometer lah. Biasanya ada yang sekarang kita pakai digital. Tapi dulu ada lagi satu alat yang nama dia mercury thermometer. Ni old school punya cara. So kita nak sekadar sharing. So kita kalau guna, ni contoh dia. Ni dah lama ni. Ni time kita orang belajar. Masih kami belajar. Ni mercury thermometer. Ni kena pakai, kena elok sikit sebab dia ada mercury.
So dan di kaca. Dari segi penjagaan tu kena betul-betul hati-hati lah. Yes. Kalau pecah ya mercury. So kena ambil precaution lah. So nak sekadar sharing lah yang kalau kita guna macam ni, dia ada 3 cara nak tahu suhu kita. So yang pertama adalah masuk kat mulut. Tapi sebelum masuk mulut tu kita akan letak plastik lah. Okay, lepas tu kita akan check, letak 1 minit, dan kita akan tengok berapa suhu dia. Lagi satu kita letak kat ketiak. Ketiak ni kita letak dalam 1 minit juga, and then kita tengok berapa suhu dia. Ni jarang digunakan, tapi kalau macam bayi lah, contoh bayi ataupun tak boleh, orang tu tak reti nak duduk diam, ataupun susah kita nak letak benda ni kat ketiak ataupun dekat mulut, kita cucuk dekat bontot lah. Ni secara secara masuk terus. Dia akan letak plastik jugalah, dia tak akan masuk terus, bahaya. So dia akan letak plastik dulu baru masukkan. Tapi sekarang kita dah banyak pakai digital lah. Sekarang orang dah beli digital thermometer. And then ada juga yang jenis yang letak dekat telinga. Itu adalah thermometer juga, thermometer digital. Tapi lebih mudah sekarang kita guna thermometer lah. So thermometer yang digital punya lah. Kalau macam di klinik mana-mana, yang paling senang sekali, yang paling macam kita lebih trusted untuk thermometer yang kita pakai ialah ni lah. Dulu masa kami belajar dulu memang selalu disarankan pakai yang ni lah. Kita orang belajar memang yang ni je. More accurate lah. More accurate, lagi tepat lagi. Kalau lecturer kita orang siap marah lagi kalau kita pakai yang mesinnya tu. Dia kata macam kita tak dapat something. Memang betul, kalau cara kita belajar memang kita pakai old school dulu, baru kita belajar yang trending ni sekarang. Ya betul. Kita belajar yang mainstream, lepas tu baru kita cari yang lebih mudah. Macam contohnya cara saya lah, accuracy, ketepatan menggunakan mercury adalah lebih tinggi daripada thermometer digital lah. Sebab kalau mercury ni direct, dia direct dengan badan kita. Okay, direct badan kita. And then kalau thermometer tu dia sekadar ikut surrounding dia. Kalau ini direct kepada kita punya badan. Dan juga kenapa letak dekat ketiak? Sebab kita punya core body heat adalah di tengah. Sebab tu kalau biasa, kalau kita buang air kecil ataupun apa kan, kecil tu panas. Sebab dia keluar daripada badan kita, dia keluar tu dia akan jadi, sebab tu dia jadi panas lah. Biasa rasa macam kenapa, yang tertanya-tanya kenapa kecil ni panas. Sebab dia keluar daripada core badan kita dan dia keluar ke mangkuk tandas lah. Itu wire besar kan, wire kecil. Okay, so kita dah cerita apa itu demam, macam mana nak kira demam. So kita punya gejala simptom pun dah cerita kan. So macam mana kita nak manage? Demam ni lah. Demam ni kita boleh manage sebab dia banyak cara je. Dia ada 2 je cara dia, melalui ubat dan juga melalui management diri sendiri. Melalui kat rumah ke ataupun kita ubat. Kita ambil bukan melalui perubatan lah. Itu yang masukkan yang management. Kalau dari segi ubat yang selalu kita tengok di konvensional, kita selalunya yang paling common sekali ambil Panadol atau paracetamol, ambilnya melalui ubat. Kalau dari segi konvensional dia ada 3 cara. Selalunya makan ubat, which is melalui mulut. Yang kedua dia melalui rectal lah bahasa Melayu panggil, secara masuk dalam tubuh lah. Masuk dalam tubuh. Itu which is that masuk kat situ. Yang ketiga melalui injection, which is that dia tiga-tiga ni dia adalah perubatan dalam cara management dalam konvensional. Tiga-tiga ni dia punya dia punya cara dia berlainan, which is dari segi cara ambil semua, dan juga duration dia pun berlainan juga. Duration tu masa keberkesanan dia, itu berlainan. Absorption sebenarnya absorption rate tu yang kadar penyerapan yang memainkan peranan di setiap cara pengambilan tu berlainan. Contoh dari segi dalam cara kalau kita ambil orally, kita makan ubat tu dia masuk terus ke perut, and then perut pula dia mengeluarkan asid dan memecahkan ubat tu, dan juga yang buat penyerapan tu kita punya intestine, usus. Kita punya usus tu yang buat penyerapan tu, dan juga
dalam penyerapan tu dia akan flow terus ke bloodstream, kita punya aliran saluran darah. Jadi ya, itulah kita dapat kita punya curative properties dari situ. Itu dari segi mulut. Ni minta maaf, ni saya cerita dari segi conventional medicine punya cara lah. Yang selalunya kita alami, yang biasa kita buat. Dan juga yang ni yang pertama melalui mulut, yang kedua melalui rectal, melalui dubur tu. Melalui dubur, dekat dubur dia kalau ikut kecepatan berbanding mulut dengan dubur cepat lagi. Sebab apa? Dia direct terus, kalau kat dubur dia direct terus ke blood vessel, saluran darah. Dia cepat. Sebab dia juga dari segi absorption tu lagi cepat berbanding dengan mulut. Dan itulah rectal. Yang ketiga melalui injection ataupun kita panggil blood injection, yang tu pun lagi cepat. Itu tak sampai dalam seminit pun dia terus ke blood vessel, which is terus direct ke darah dan juga ke target yang dia nak capai lah. Biasanya injection ni guna dekat hospital lah kan, sebab lah. demam tu tiba-tiba naik kan. Benda tu, demam ni kalau tinggi sangat bahaya kan, sebab dia boleh merosakkan sistem saraf kita, otak kita. So benda tu boleh sebabkan tu dia ingin nak cepat, so dia gunakan ubat tu melalui saluran darah. Dia apa yang tanda demam tu bahaya, dia ikut temperature. Temperature ni kalau lebih 39 ke atas, 39.5 ke atas, itu menunjukkan bahaya. Maknanya kata itu memang kita terus masuk ke emergency. Kenapa punca-punca dari 39.5 ke atas tu, itu menunjukkan sama ada dia tu ada infection yang selalu yang saya nak relate dengan sekarang ni lah. Infection ni which is virus, ataupun kita relate sekarang ni COVID. Sebab tu bila kita tengok kalau orang tu dia 39.5 ke atas, kita akan terus pergi ke ambulans, pergi ke hospital terus. Sebab apa? Benda tu ialah kita punya red flag kita. Jadi memang kena berjaga-jaga lah, sebab bila kita punya temperature badan tinggi sangat-sangat, dia akan rosakkan kita punya organ dalam badan. Sebelum organ tu, dan macam mana organ nak tunjuk kerosakan, dia akan tunjuk melalui macam sawan, bahasa sawan, kesawan, dan juga muntah, dan juga weakness, lemah longlai. Itulah dia menunjukkan badan kita something wrong, which is dia nak lead kepada organ damage, ataupun kita punya darah kita ada kotor ataupun kuman kita panggil. Simptom-simptom tadi yang homeopat ni saya beritahu tadi, dia keluar sebab badan kita tak mampu nak cope dengan, tak mampu nak lawan lagi lah. Dia tak boleh nak, sebab panas sangat. Macam tadi awal kan cakap yang demam ni tujuannya untuk lawan sistem badan kita menunjukkan itulah pertahanan dia kan. Sampai badan, kalau contoh badan tak boleh nak tahan sangat kan, dia akan shutdown. Itu yang bahaya tu kalau demam tak di-manage dengan betul. Tapi sekarang ni kalau demam biasa pun orang risau, dinasihatkan kepada pendengar kita ataupun kepada penonton, bolehlah buat terus COVID self test, menggunakan yang panggil kit yang ada sekarang, antigen test kit. Antigen test kit yang boleh didapati di farmasi yang berdekatan. Tu penting sebab kita sekarang ni nak masuk dah nak boleh rentas negeri dah. So janganlah sia-siakan harapan 1.4% lagi Ya betul. Vaccination rate yang ni dia kira untuk second dose punya lah. Jadi kalau first dose punya, at least first dose dah baru 84%. Dia kita masih dalam perjalanan. So kita masih tak boleh duduk diam, ataupun kita tidak boleh ambil leka. Kena ambil cakna. So kena ambil tahu, jangan leka, ambil tahu SOP, ikut SOP, kena scan. Kalau tak scan, nanti susah pula kan. Tiba-tiba orang yang kita pergi tu ada yang positif tapi kita tak tahu. Lepas tu kita bawa kat orang lain pula, kan dah menyusahkan orang. So benda ni kita kena ambil tahulah. Ni sekadar peringatan umum. So jangan ambil senang lah. Jangan ambil leka. Sampai wujudkan circle rantaian tu kan. Kita nak putuskan rantaian. Kita nak putuskan circle of life kan. Circle of life tu nama lagu. Circle of the infection tu lah. Virus tu rantai, chain. Okay, so kita dah cerita pasal Tadi kita cerita management dari segi ubat. Ubatnya dalam conventional medicine ataupun kita kata klinik biasa lah yang selalunya kita nampak, itulah cara dia. Kalau itu homeopati, apa pula macam mana homeopati dia tangani benda ni? So homeopati ni kita basic, kita start daripada benda basic lah. Kita akan tanya simptom.
So berdasarkan simptom tu kita akan tanya dari mana dia dapat, dia waktu bila dia macam makin teruk. Ada orang tu demam dia sekejap-sekejap. Dalam bahasa Inggeris dia intermittent fever. So ada yang jenis demam sebab kena matahari, ada demam sebab migraine, ada demam waktu pagi je. Pelik, tu pelik. Benda yang pelik tu yang kita kena tahu. Ada tu kan, punca. Yes, ada tu, ada yang demam tu waktu malam saja. Pagi elok. Ada tu demam dia macam perasan nak pukul 2 sampai pukul 4 je dia demam. Waktu lain dia tak demam. Benda-benda macam tu yang kita akan tanya kepada patient kita lah. Kita akan tanya dan kita akan assess betul-betul, dan kita akan pilih penawar ataupun remedi yang betul, dan kita akan bagi kepada mereka untuk memperbetulkan sistem badan kita. Sebab kalau macam homeopati ni dia more to apa panggil, dia akan trigger badan kita untuk memulihkan diri dia sendiri. So benda ni adalah secara alami dan juga semula jadi, sebab ubat homeopati ni adalah diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi. Okay, so homeopati ni dia basically dia apa beza homeopati ni, saya cakap secara general lah. Apa beza homeopati dengan ubat konvensional? Basically ubat homeopati dia ubat dia menguatkan sistem badan. Makna kata dia suruh sistem badan kita yang fight penyakit tu. Tak kira penyakit apa-apa, dia suruh sistem badan kita yang melawan. Which mean that dia ubat tu originally dia macam menentang badan kita atau menolak badan kita untuk lawan penyakit tu. Tapi kalau dalam konvensional dia tak sama konsep dia. Kalau dalam konvensional dia meletakkan something dalam tu, mana kata dia ganti untuk lawan penyakit tu. Dia beza. Dia letak ke samping, tapi dalam homeopati dia menolak something. Itu beza. Sama juga dalam demam. Dalam demam dia meningkatkan immune sistem badan untuk lawan penyakit which is demam tu. Betul tak? Betul. So benda ni kita nak membezakan saja. Kita bukan nak pandang rendah mana-mana pihak. Benda ni adalah sekadar perkongsian ilmu. So janganlah terasa ataupun janganlah janganlah simpan dalam hati. Sebab benda ni adalah sekadar perkongsian ilmu. Sebab nak bagi faham je, kita nak share knowledge. Apa beza, contoh orang selalu tanya apa beza ubat homeopati dengan ni, selain daripada macam bentuk dia dan juga dari segi macam amalan dia. Kita nak beritahu juga dari segi macam mana cara dia lawan, macam mana cara dia working. Itu yang kita nak share je. Sebab kita punya pusat homeopati pun integratif tau. So insyaAllah masa akan datang kita akan collaborate dengan health practitioner yang lain, untuk kita ni saya suka cakap macam ni lah. memang maksud yang bagus lah, sebab kita akan complete each other lah. Sebab kalau satu saja tidak mencukupi, so kita kena berganding bahu untuk membantu pesakit kita untuk mencapai quality of life yang bagus. So benda kita orang kata dalam tujuan kita health practitioner ni adalah untuk memberi kesihatan ataupun memberi kualiti hidup yang lebih bagus kepada patient. So benda kita kena kejar ni benda yang sama. Kita nak semua orang sihat. So tak payah gaduh-gaduh. Kita nak kalau macam ada benda yang kita boleh share, kita share. Kita terima, kita terbuka, kita terima apa yang kita tak tahu, kita belajar. Yang kita tahu, kita kongsi. Macam tu. So kita punya misi macam tadi, kita misi adalah untuk menyebarkan kebaikan homeopati dan juga kita nak memberi kesihatan kepada patient kita, menyelesaikan masalah kesihatan mereka. Okay, so kita dah cerita pasal ubat kan. So macam mana kalau dekat rumah kan, contohnya dia rasa demam dia kejap je kot. So macam mana kalau kat rumah tu? Kat rumah yang paling utama sekali apa yang kita boleh buat untuk tangani demam ni, bukan dengan penggunaan ubat. Satu, kita kena betulkan kita punya diet, dari segi pemakanan kita. Yang pertama sekali, bila demam kita kena paling kuatkan banyak minum air. Yes, betul. Always keep ourselves hydrated. Don't be dehydrated.
Dia kata kenapa kita minum air banyak, sebab satu je, sebab dia kita nak bagi sistem badan kita berjalan. Yes. Air banyak, bila kita minum air banyak, kita akan kencing banyak, kita akan mengeluarkan defecation kita, semuanya itulah. Supaya kita keluarkan everything yang kotor-kotor daripada kita. That's why itu demam. Bukannya minum air banyak tu buang virus kat sini pun, tidak. Itu bukan dia tak ada buat dalam bacaan mana-mana air itu membuang virus ke, tidak. Itu dia function dia untuk pastikan badan kita hidrasi, dan juga pastikan imun sistem badan kita terjaga, terkawal. Dan juga menggantikan air. Contohnya demam tu orang peluh. Peluh tu kita nak ganti. Tu yang menyebabkan peluh tu yang menyebabkan dehydration. Betul. So bila air tak cukup, macam badan kita adalah 70% kan? 70% adalah air. So kalau macam kurang, nanti kering kan badan kan. So kita kena pastikan badan kita cukup 70% tu. So selain daripada minum air, apa lagi? Dia minum air dan juga pastikan bila selalunya bila kita demam kan, loss of appetite tu benda common betul tak? Benda biasa bila dalam demam ni. So apa kita jangan kita kurangkan makan. Kita kena make sure yang pemakanan kita ada. Yes. Tak banyak pun, yang pastinya ada. Dia katalah macam sehari tu kita yang normally makan 3 kali sehari. Make sure yang 3 kali sehari tu dicukupi. Betul. Itu yang kedua. Pastikan kita punya kuantiti makanan tu ada. Yang ketiga, quality of makanan tu. What kind of food that orang yang demam ni boleh makan. What kind of diet that he or she should take. Yang pertama sekali, vitamin C. Yang tu penting sekali. Yang vitamin C dan juga vitamin D untuk kita punya badan, kita punya skin, dan juga untuk dalaman kita, dan juga bone, kalsium, which means that yang biasalah sayur, buah-buahan, dan juga nasi, karbohidrat untuk kita punya tenaga, dan juga protein, which is makan ikan atau minum sup. Itu benda yang boleh kita nak top up balik kita punya rejuvenate. Dia nak mendapatkan tenaga lah. Biasanya kalau orang yang tak ada selera makan ni, dia tak akan makan benda solid. Kita bagi makan bubur, minum sup. Benda tu biasanya orang menaikkan selera sikit lah. Kalau boleh jangan ambil yang makanan bergoreng. Tengah tiba-tiba melainkan dia boleh makan dah. Tak cakap tak boleh makan. Dia sebenarnya makanan bergoreng atau berminyak atau berlemak ni bukan tak boleh untuk orang demam. Betul. Tapi dia cuma macam dari segi macam dia boleh tolerate tak, nak ada tenaga tak nak hadam makanan tu. Yes. That's why bila kita tengok bila orang makan goreng yang saya tadi tu, makan muntah ataupun dia makan dia loya lah, sakit buat tu, tak tenaga. Sebab apa? Dia basically faham mudah macam ni, badan kita dah penat. Badan kita tidak ada tenaga untuk buat proses yang sebelum ni buat. Yes. Penghadaman, absorption semua tu. And then bila kita masuk ke benda berat dalam badan kita, so dia jadi macam lembek sikit, low. Dia tak sama macam sebelum ni. Dia tengah lawan. Badan kita tengah lawan. Sebab So badan dia kita punya function tengah lawan ni kan. So proses dia jadi slow. Then selain daripada makanan, apa lagi? Dan benda ni selalunya basic adalah apa-apa pengurusan lah. Which is exercise ataupun kita melakukan aktiviti. Tapi untuk orang demam ni, kita faham dia dari segi macam exercise, nak buat perkara-perkara yang macam melibatkan fizikal memang payah. Dari segi apa yang dia boleh buat ialah dia just rehat yang penting, which is rehat yang bukannya hanya berbaring, tetapi makna kata macam dia tak boleh sepanjang satu hari saja dia melantar kata-kata tu. Betul. Dan yang last sekali, yang paling penting sekali ialah rehat secukup-cukupnya, dan juga ikuti apa yang saya cakap tadi tu, which is air yang banyak, air yang cukup, keep hydrated, dan juga pastikan kuantiti makanan cukup, kualiti makanan yang betul, diet which is yang kita berpenuhi karbohidrat, protein, kalsium. Apa protein, karbohidrat semua tu, macam contoh macam sup sayur ataupun ayam ataupun sup ikan ataupun jus buah-buahan, contoh macam vitamin jus buah yang kaya dengan vitamin C, macam orange ataupun apple ataupun anggur, which is that yang pun yang bagi kita nutrition yang banyak dalam badan kita. Itu. Dan juga yang last sekali ialah kita punya kita kena rehat secukupnya. Rehat dari segi mental dan juga fizikal. Ada orang kata kalau kita stres, kalau kita marah-marah, ada kata yang demam. Kadang-kadang ada yang jenis suppress, jenis yang memendam. Tu kadang boleh tu salah satu sebab lah. Tak cakap tu satu-satu sebab, salah satu sebab yang boleh menyebabkan demam ataupun penyakit lain. Tapi lagi satu cara ni saya nak beritahu adalah teknik sponging.
Sponging. Sponging ni ada nama sebenarnya dalam bahasa Inggeris adalah tepid sponging, tapi kita biasa panggil sponging lah. Tapi bukan tapi dia bahasa Melayu dia sebenarnya menuam. Tuam. Yes. Tuam kita punya bahagian kepala dan juga leher. Sebab kat situ lah tempat yang paling panas lah. Dan juga sebenarnya orang selalu cakap letak ais. Tapi sebenarnya tu adalah satu konsep yang salah lah. Kita tak boleh tengah panas kita paksa badan kita untuk sejuk. So kita seeloknya guna air yang suam. Lukewarm. Tu bahasa Inggeris kita dah, lukewarm. Air yang tak terlalu panas, tak terlalu air suam lah, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. So kita elakkan menggunakan menggunakan air yang sejuk. Contohnya ada yang cakap mandi, pergi mandi air sejuk. Itu adalah satu benda yang patut dielakkan lah, supaya badan kita tak terkejut. Badan tengah mengeluarkan haba, tiba-tiba dekat luar detect sejuk, dah pening dari situ. So seeloknya kita menuam sajalah. Tuam ni dia guna air dia sedikit. Kalau mandi tu terus macam tu kan. So kita kalau boleh kita tuam sikit-sikit. Itu salah satu teknik lah untuk menurunkan untuk penjagaan lah, management kat rumah. Okay. So especially macam untuk parents, ibu bapa yang muda lah, selalunya macam terkejut macam baby dia demam panas semua. So sponging ni atau proses tuam ni ini masuk soalan untuk diorang semua. Betul. Jadi jangan takut, dia ada cara je macam mana baby tak ada. Yang pasti kalau untuk proses sponging ni atau tuam, dia first kali dekat bahagian badan dulu kat sini. Dan juga ini bahagian ketiak, ini bahagian yang celah-celah semua tu. Untuk ini untuk kanak-kanak lah, which is very senang lah. So dia penting sekali untuk kalau kanak-kanak, untuk baby, jangan terkejut, jangan gelar berbewak semua kalau pasal ni. So apa yang harus dijaga tu lah. So benda ni adalah satu proses untuk menurunkan suhu badan tu sendiri. Okey, so kita dah cerita daripada introduction, apa itu demam, simptom demam, gejala demam, ambil ubat, macam mana nak ambil ubat, apa beza conventional medicine dengan homeopati, macam mana kita boleh berganding dengan health practitioner yang lain, dan juga kita pada tadi kita buat cerita pasal management, pengurusan di rumah. Kena minum air cukup supaya badan kita tak dehydrate, dan juga kita perlukan rehat yang cukup. Dan juga last sekali adalah kita punya teknik sponging tadilah, menuam. So kalau teknik tuam ni kita jangan guna air yang terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Terlalu panas nanti sakit pula dekat kulit. Kalau terlalu sejuk nanti badan pula terkejut. So kita bersederhana, senang, bersederhana antara tengah-tengah. Tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. So kami berharaplah apa sekadar perkongsian kami ini boleh memberi manfaat kepada penonton dan juga pendengar. So sebagai penutup, ada apa-apa lagi tak? Apa yang saya boleh cakap, pada era endemik ni, berhati-hati sekiranya anda ada rasa simptom-simptom nak demam, badan panas semua tu. Untuk pelangkah awal, kalau nak pergi ke hospital ataupun nak check pasal COVID semua tu, boleh buat saja, tak ada masalah. Betul. Tapi sekiranya badan anda very panas sampai lebih pada 39.5 ke atas, hendaklah pergi ke hospital, ke bahagian emergency dengan segera. Betul. Jangan tangguh, jangan lambat-lambatkan. Ingat, kita jaga kita dan juga putuskan rantaian circle change. Itu. Change. Bukan circle of life. Change. Okay. So sekiranya anda mempunyai masalah kesihatan ataupun batuk demam sesama ataupun masalah kesihatan lain, dan juga teringin mencuba perubatan homeopati, bolehlah hubungi kami di link yang dah saya letak kat bawah ni, 014-261-9264. So boleh hubungi kami untuk menempah temu janji. So kita akan ambil kes secara online lah buat masa ni. Okay, so dan setelah kita ambil kes, kita akan postkan ubat tu terus ke depan rumah patient tu sendiri. Tu kalau berada di sekitar Magelang, mungkin kita boleh negotiate lah. Mungkin boleh kita hantarkan, ataupun mungkin nak post macam biasa pun kita boleh buat.
So ataupun orang Kelang nak datang sini pun boleh tak salah. boleh, tapi sebelum tu kena buat temu janji. Temu janji dulu. Yes, and then kita ada promotion ya untuk sempena pembukaan Promotion. pusat homeopati kita. So kita ada promotion adalah 50% discount consultation fee untuk 10 orang yang pertama. So benda ni terhad untuk 10 orang pertama untuk bulan ni. Sampai bulan depan tarikh kita buka lah, which is 1 September 1 Oktober. Kita buka 1 Oktober. So 1 November habislah kita punya promotion ni. So dapatkan diskaun tu, so boleh hubungi nombor di komen yang dah di bawah ni. So semoga anda semua berada dalam kesihatan yang elok dan juga jaga diri, jaga diri masing-masing, elakkan berkumpul di tempat yang ramai orang, ikut SOP, check in, jangan lupa check out, nanti duduk dekat dalam mall lama pula. Okay, so dengan itu saya semoga kita bertemu lagi pada esok hari di Daily Homeopathy Talk dengan topik yang berbeza. Kalau ada teringin nak tahu ataupun nak tahu ada persoalan tentang homeopati, boleh komen ataupun DM ataupun messenger, boleh dari mana-mana. Semua kita insya-Allah kita akan layan dan akan jawab dengan secepat yang mungkin. So insya-Allah sekian saja daripada saya, Hazim. Saya Nik Fahmi. Terima kasih kerana menonton, kepada semua yang menonton pada hari ini. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.